Dia tak masuk. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Kasihi Tuan Imam, semua para pegawai masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama pada malam ini kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan, keizinan dan kesihatan kepada kita untuk sama-sama kita hadir dan berada di rumahnya pada malam ini, iaitulah di bulan Zulhijjah, di mana sahabat-sahabat kita yang telah diberikan peluang oleh Allah Ta'ala berada di tanah haram Makkah, sekarang ini sudah berada di padang Arafah, di mana besoknya berlaku apa yang disebut sebagai Yaum Arafah, hari mereka berhimpun di padang Arafah. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah juga memberikan peluang kepada kita yang masih belum ada peluang, diberikan peluang. Kita berdoa Allah berikan kepada kita peluang itu sekurangnya sekali sebelum kita mati bertemu dengan Allah. Kerana haji ini merupakan di antara kemuncak kepada amal ibadah kepada Allah, kerana dia menuntut pengorbanan semuanya. Kita korbankan harta kita, korbankan masa kita, korbankan perasaan kita, meninggalkan segala keluarga, anak pinak, harta benda, semuanya itu semata-mata untuk melakukan ibadah yang sangat hebat itu, dan memerlukan kepada kekuatan dalaman, kesabaran, ketahanan, kerana nak mencapai haji yang mabrur. Dia memerlukan kepada segalanya, kesusahan, kepayahan, karena pelbagai watak manusia yang berada di keliling kelalang. Semua itu perlu dihadapi dengan penuh kesabaran, dan insya-Allah mudah-mudahan mereka beroleh haji yang mabrur insya-Allah. Dan kita yang berada di sini pada hari yang ke-9 Zulhijjah, lusa hari Rabu, kita sama-sama beramal dengan amalan yang diajar kepada kita, iaitulah malamnya kita bermunajat, siangnya kita berpuasa. Dan Nabi telah bersabda, antaranya baginda menyebut, khairud du'a yaum Arafah, sesungguhnya sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik apa yang diungkapkan pada hari itu ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang kalimah yang mulia itu yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk
وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Di mana hadis daripada Abu Hurairah menyebut man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu 'adla 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bi illa ahadun 'amila akthara min dhalik. Yang bermaksud siapa yang berkata dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud tiada ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali pada setiap hari. Pada hari itu dia kata 100 kali. Maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan. Dan baginya perlindungan dari godaan syaitan pada hari itu hingga di waktu petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat beramal lebih banyak zikir ini. Maknanya kita cuba amalkan doa yang Nabi sebut ini, iaitulah khususnya pada hari Arafah, hari yang ke-9 Zulhijjah. Mana kitanya 9-nya lusa, esok 8 no, lusa 9. Jadi kita pakai amalkan insya-Allah. Mana 9 Zulhijjah nisbah kita di Malaysia lah. Kan? Jadi kita berpuasa sunat pun pada hari 9 Zulhijjah. Insya-Allah kita doa mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Yang kedua kita membaca Al-Quranul Karim ayat yang ke-19 surah Al-Ma'arij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. InsyaAllah kita membaca surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sehingga ayat 35 menggunakan tafsir Abrul Athir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Firman Allah yang bermaksud sesungguhnya manusia itu, kata Allah, diciptakan mereka itu bersifat dengan sifat gelisah. Sifat gelisah, tak tentram, tak tenang. Idza massahu syarru jazu'an, apabila mereka ditimpa sesuatu kesusahan, suatu kepayahan, suatu permasalahan, maka mereka itu, kata Allah, senantiasa berkeluh kesah. Jadi sabut, jadi tak tenang, jadi tak terok. Bila sampai masalah, ditimpa satu musibah, ditimpa satu muskilah, maka dia pun dalam keadaan, bahasa kitanya, kelang kabut. Maknanya tak tenang, keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan sebaliknya apabila dia mendapat kebaikan, kesenangan, kemewahan, kekayaan, maka dia menjadi orang yang kedekut, menjadi orang yang bakhil. Bila dia tak ada, dia keluh kesah. Bila dia ada, dia genggam, dia kedekut, dia bakhil, dia tak mau kongsi dengan manusia yang lain. Ini sifat perangai manusia yang ada kepada kita semua. Allah menyebut sifat-sifat ini untuk menjadi perhatian kepada kita dan peringatan. Allah menyebut tabiat manusia itu dijadikan mereka itu dalam keadaan gelisah, keluh kesah, tidak sabar, tidak berterima kasih di atas nikmat Allah. Biasa begitu. Bila sihat lupa, bila sakit baru ingat nikmat sihat. Bila hujan, Allah uji sakit sikit ya, dia mengeluh macam tak nak sihat. Padahal Tuhan bagi sihat lama dah. Cuma Allah uji sah, dia pun jadi kelang kabut, keluh kesah. Duk mengadu itu, beratih dan sebagainya, tak boleh terima. Malah dia tidak berterima kasih di atas nikmat yang diberikan Allah. Maka sebab itu manusia dinamakan insan. Insan adalah pecahan daripada lafaz uns yang bersifat, yang bermakna kesukaan. Kerana dia menyukai dirinya sambil memperhati kecantikannya, maka manusia itu dia nakkan diri dia yang sempurna, nak dirinya yang terbaik. Semuanya itu sifat yang ada kepada manusia. Kerana dia menyukai dirinya sambil memperhati kecantikannya,
yang dikurniakan. Dan juga pecahan daripada kalimah al-insan itu ialah an-nisyan. Apa makna an-nisyan? Iaitulah manusia yang maknanya an-nisyan itu adalah lupa. Makna kata manusia itu dia ada penyakit lupa. Sebab kalimah insan, maka ia juga boleh disebut dengan kalimah an-nisyan, dengan maksud lupa, kerana dia banyak kali melupakan Tuhannya dan juga melupakan kepada agamanya. Ini sifat manusia yang ada kepada kita. Maka sebab itu manusia ini mesti diperingatkan, mesti diberikan peringatan, sebab mereka sentiasa lupa dan alpa. Yang dia lupa, pertama dia lupa kepada agamanya, malah akhirnya dia akan lupa kepada Tuhan yang menciptakannya. Bila dia lalai, dia tak pernah sakit, dia tak pernah diuji, dia akan lalai. Sebab itu bila kita diuji dengan kesusahan, diujikan dengan sesuatu musibah, sepatutnya semua itu akan mengingatkan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Di sinilah Allah mensifatkan manusia berkeadaan gelisah, tidak sabar lagi bakhil, kerana sangat menyayangi akan harta yang dikurniakan. Bila dia memiliki kemewahan harta yang ada, maka terlintas dalam hatinya sifat itu, sifat bakhil. Sedangkan bakhil adalah sifat yang dicela. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan dan sesuatu kepayahan, maka dia akan merasa keluh kesah, suka terburu-buru yang bukan pada tempatnya. Namun manusia itu sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian semasa dia diciptakan, dan tidak pula sedemikian sewaktu ia dilahirkan. Dan dimaksudkan manusia di sini ialah manusia yang bersifat gelisah, bakhil dan berkeluh kesah, serta sangat kedekut itu ialah pada umumnya. Mana pada kebanyakan manusia itulah sifat yang ada kepada mereka. Umumnya manusia apabila ditimpa kesusahan, misalnya seumpama berada dalam keadaan miskin, menderita sakit, atau dalam ketakutan, dia akan menjadi keluh kesah, diselubungi dengan rasa putus asa, kecewa dan seumpamanya. Bila diuji dengan suatu keadaan, maka dia lemah, dia macam putus harap. Contoh, niaga tiba-tiba tak berjaya, ataupun buat apa usaha tak berjaya, maka dia merasa fed up. Itu penyakit manusia. Dia rasa lemah. Dia rasa lemah pasal apa? Yang dia plan tak jadi. Ini sifat manusia. Hajat tak capai, maka akhirnya dia akan jadi manusia yang lemah. Tetapi apabila dia mendapat kebaikan, misalnya dia menjadi orang yang berharta, kemudian tubuhnya sihat dan mempunyai nikmat yang banyak, maka terlintas pula dalam hatinya sifat kedekut, loket, bakhil dan seumpamanya. Bermakna kalau dia berkeadaan miskin, dia tidak akan dapat bersabar, dan apabila dikayakan Allah, dia pula kedekut dalam memberikan infak ataupun sedekah. Kata Ibnu Qisan, Allah menjadikan manusia itu menyukai apa yang menenangkannya,
dan cabut lari daripada perkara yang menyusahkannya. Itu secara tabiat manusia, dia nak senang, dia tak mau susah. Dalam semua apa juga kehidupan dia nak senang. Dia tak mau susah. Sedangkan dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan kesusahan. Ada ketika kita berhadapan dengan kepayahan, dan juga ada ketika kita diberikan nikmat kesenangan. Mana dunia ini, itulah yang ada di hadapan kita, cabaran yang ada di hadapan kita. Sunnahnya kehidupan itu akan dilalui seperti para sahabat, para nabi, para rasul. Kehidupan mereka diuji dengan pelbagai ujian, senang, susah. Kita melihat bagaimana sahabat Nabi di Makkah diuji dengan pelbagai ujian yang sangat hebat. Nikmat yang Allah berikan, kemudian di Madinah Allah berikan nikmat kemenangan. Semua itu silih berganti, susah, senang, payah dan sebagainya. Semua itu adalah sunnah dalam kehidupan kita ini. Cuma ayat yang nak dinyatakan kemudian ini, bagaimanakah orang yang dapat menangani semua itu? Siapakah orang yang berjaya dapat menguasai keadaan itu? Bila diuji dengan kepayahan, dia sabar. Bila diuji dengan berbagai ujian, dia sabar, redha. Bila diberikan nikmat, dia bersyukur dengan nikmat. Maka kata Allah, orang yang tahan uji tersebut, yang pertama, illal musallin, melainkan orang-orang yang mengerjakan salat. Mana orang yang tenang dalam kehidupan itu, yang pertamanya siapa? Orang yang tenang ialah mereka yang menjadi ahli ibadah, yang sentiasa salat kepada Allah. Sebab itu kita diuji apapun, pertama kita bermunajat kepada Allah, kita perbanyakkan salat kepada Allah. Seperti malam tu di stadium kita dapat berhimpun, salat maghrib, salat hajat, salat isyak. Apa yang kita buat? Bukan kita buat konsert. Kita berselawat, kita membesarkan Allah. Itu amalan yang hebat. Kita menghidupkan amalan berjamaah, salat berjamaah. Pemimpin dan rakyat sama-sama sujud kepada Allah. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Illal musallin, mereka yang mana? Alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Orang yang mengerjakan salat itu ialah mereka yang tetap mengerjakannya daimun, sentiasa, konsisten. Jaga salat dan menjaga semayang ini sampailah mereka mati bertemu dengan Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan sifat orang yang tenang, yang bukan sifat yang disebutkan tadi, bukan orang yang kelang kabut, yang keluh kesah dan sebagainya. Sifat-sifat itu akan mampu dihadapi oleh orang yang salat dan orang yang istiqamah dalam ibadahnya. Yang seterusnya ialah mereka orang yang memberikan kepada sesuatu itu harta yang ditentukan, yakni memberikan harta kepada orang yang ditentukan. Dalam amalan mereka mengeluarkan zakat, infak dan sebagainya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun, sesuatu yang ditetapkan hak dia. Bukan dia miliki harta kira dia tak ada hak orang lain yang dia mesti tunaikan. Ini sifat orang yang kita nak cuba jadikan seperti yang disarankan Allah. Lisaili wal marhum wal mahrum,
bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa menahan dari meminta-minta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Mana orang yang tenang itu ialah orang yang yakin kepada hari kiamat. Sebab orang yang percaya kepada hari kiamat ini dia tak sabuk perut dia. Pasal apa? Orang buat nanya kat dia apa biar dia kata. Pasal apa? Ada akhirat besok Tuhan boleh tentukan. Walaupun dia buat nanya, dizalimi, buat macam-macam, tetapi dia ingat hari akhirat. Kalau dia buat nanya pada aku pun dia tak boleh lepas di dunia, di akhirat dia kena juga. Maka kita orang yang beriman kepada hari kiamat ini tenang. Pasal kita tahu segalanya akan diadili di mahkamah Allah di mahsyar kelak. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Sifat yang seterusnya mereka yang tenang tadi, yang bukan orang yang keluh kesah tadi, siapa? Orang yang takut kepada azab Allah. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Orang yang takut kepada azab Allah. Azab apa? Azab hari kiamat, azab mahsyar. Kita takut, kita bimbang, kita risau. Begitulah kita duduk di dunia ni, kita kena kaitkan dengan akhirat. Apa juga yang kita buat di dunia ni, kita kait dengan akhirat. Semualah. Dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bernegara, semuanya kita kena kaitkan dengan kehidupan akhirat. Pasal kita bimbang, kita akan dihumban, na'udzubillah, dihumban dari api neraka Allah. Lepas tu kita cermat, kita berhati-hati, kita tak buat nanya ke awam. Pasal apa? Pasal kita yakin akan hari pembalasan yang ditentukan kepada mereka yang buat zalim akan dihukum oleh Allah. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Kerana sesungguhnya azab Tuhan itu ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat merasa aman dari kedatangannya. Maknanya azab Allah itu pasti mengenai orang-orang yang buat zalim, orang-orang yang buat mungkar di dunia ini. Kemudian orang yang mana lagi? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga akan kemaluan mereka, yakni tidak melakukan kepada sesuatu yang tidak diizinkan, berzina dan sebagainya, illa ala azwajihim, kecualilah kepada isteri mereka atau hamba sahaya mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela berbuat demikian. Nah, orang yang menjaga nafsu mereka daripada terjerumus kepada perkara yang dilaknat oleh Allah, perkara zina dan seumpamanya. Wal'iyadha billah. Sebab kita nak sekat benda-benda maksiat dalam negara kita. Sebab itulah kita larang daripada adanya pergaulan bebas, konsert dan sebagainya yang melampaui batas, yang menggalakkan hubungan pergaulan yang akhirnya akan menjerumus kepada perkara yang dilaknat Allah itu. Lepas itu kita kena mencegah, saddul zara'i', kita mencegah daripada berlaku kemudaratan. Maka pemimpin ni dia kena fikir macam mana nak cegah rakyat daripada perkara yang boleh merosakkan. Dia kena kawal, dia kena pandu, dia kena sekat daripada terjerumus kepada maksiat, lebih-lebih lagi perkara yang
melalaikan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa di kalangan manusia tadi yang melakukan perkara yang sebaliknya, melampaui batas, melakukan hubungan dengan orang yang bukan sepatutnya, dan sifat-sifat yang berlawanan daripada sifat yang di atas tadi, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Seterusnya Allah sifatkan lagi siapa orang-orang yang hebat, orang-orang yang tenang itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang memelihara amanah, yakni yang dipertaruhkan, dan janji mereka tepati. Ini sifat orang beriman. Diberikan amanah, dilaksanakan amanah itu dengan sebaiknya. Bila diberikan kepada mereka suatu mandat, maka mandat mereka itu adalah amanah. Bukan mandat itu peluang untuk mereka mengaut kekayaan dan sebagainya. Innaha la amanah. Kepimpinan itu adalah amanah. Wa innaha, sesungguhnya amanah itu kalau kamu gagal untuk kamu laksanakannya, khizyun wa nadamah, dia akan menjadi suatu penyesalan kepada kamu hari kiamat kelak. Betul. Menjadi pemimpin ini bukan mudah. Bukan mudah. Pasal apa? Dua kemungkinan. Di hadapannya dua kemungkinan. Silap, dia akan jadi orang yang dihina oleh Allah. Itulah orang jadi pemimpin ni, dia kena sentiasa bermuhasabah, sentiasa cek, takut silap. Kita kena sentiasa bersoal, bermuhasabah, takut disebabkan kita berlaku suatu kemudaratan, kerosakan, semualah. Betulah pemimpin ini dia kena ada sifat wara', taqwa, berhati-hati. Pasal apa? Pasal amanahnya sangat besar. Amanahnya sangat besar. Cakapnya akan diikuti, perbuatannya akan diikuti. Semua itulah. Tak. Sebab tu kena jaga. Tak boleh. Kita biarkan. Dia kena ingat segala itu adalah amanah, dan mereka mesti melaksanakan janji. Wa ahdihim ra'un, dan janji mereka ditunaikan. Kalau tak mampu buat jangan janji. Kalau mampu buat tak apa. Kalau tak mampu jangan janji lebih kuat. Janji itu merupakan suatu perkara yang mesti ditunaikan. Jadi ini sifat orang beriman. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan mereka yang memberikan kesaksian, mereka berlaku jujur. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, mereka yang melazimkan pekerjaan sembahyang mereka. Semua yang dinyatakan di atas sifat-sifat itu, Allah menyebut ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu kekal di dalam syurga yang dimuliakan. Sifat-sifat ini kita cuba azam, cuba bawa dalam diri kita supaya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itulah Al-Quran yang ada di hadapan kita. Dia menjelaskan jalan-jalan ke syurga. Lepas tu kita cerita ke orang, ini jalan dia. Kalau buat lagu ni masuk syurga, siapa beritahu? Allah beritahu. Buat lagu ni masuk neraka, siapa beritahu? Allah beritahu. Jadi kita cerita benda tu, maka mereka yang faham dia akan aman. Bersungguh-sungguh sebab dia nak masuk syurga,
seperti mana yang disebutkan Allah itu. Maka di sini dia ada beberapa sifat. Yang pertama, orang yang mendirikan sembahyang, kerana sembahyanglah yang mendorong supaya tidak hanyut kepada kemewahan dunia dan tidak berkeluh kesah dari bencana dan tidak pula kedekut apa yang diperolehinya. Maka mereka itulah orang yang tetap mengerjakan salat tepat pada waktunya. Nah, itu sifat orang yang beriman. Nah, menjaga waktu dengan maksud salat mereka itu tepat pada waktunya, tidak terhalang oleh sebarang kerja dari melakukannya, kerana hatinya sentiasa bersih dari dikotori oleh pencemaran hidup. Maka sifat yang pertama ialah orang yang jaga salat. Jaga salat adalah sembahyang pada waktu yang ditentukan dengan tepat. Yang kedua, mereka yang menetapkan dalam hartanya peruntukan tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang berhak menerima zakat yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yang mana di antara mereka itu ada yang fakir miskin, yang menjadi peminta-peminta sedekah, dan juga orang yang tidak mempunyai apa-apa tetapi dia menahan diri daripada meminta, termasuk juga membelanjakan hartanya untuk mempertahankan negeri dari bahaya musuh, atau belanja mengelakkan dari bahaya kelaparan dan sebarang darurat yang datang secara mengejut. Maknanya sifat yang kedua, orang yang uruskan hartanya dengan bijaksana, termasuk menetapkan, dia dapat gaji, maka dia akan peruntukkan ini untuk sekian-sekian, ini untuk sekian-sekian. Mana sistem dalam pengurusan harta kita. Harta yang Allah kurniakan itu bukan milik kita sapih-patih, tetapi kita bahagikan, kita bedakan, terutamanya menunaikan hak orang-orang yang fakir miskin yang berhak menerimanya, khususnya zakat yang telah diwajibkan. Yang ketiga, sifat orang yang tenang ialah orang yang mempercayai hari pembalasan, yakni percaya kepada hari hisab dan perkiraan amal dan balasan yang mereka itu akan dihimpunkan kesemuanya. Itu yang mesti ada kepada kita. Yang keempat ialah orang yang takut kepada azab Tuhan, yakni takut melanggar perintah Allah dan meninggalkan kewajipan yang dibebankan oleh Allah kepada mereka, agar mereka tidak menerima siksaan di sisi Allah. Ini sifat yang keempat, orang yang sentiasa risau dan seriau daripada dihumban dalam api neraka. Kena ingat selalu, silap kita akan dihumban dalam api neraka. Pasal apa akan dihumban? Sebab Allah dah bentangkan di hadapan kita mana sifat ahli syurga, mana sifat ahli neraka. Buat lagu ni masuk neraka, buat lagu ni masuk syurga. Itu sifat-sifat yang Allah nyatakan. Jadi kita cek balik diri kita, macam mana? Atau apakah kita termasuk dalam kelompok yang menjadi dan mewarisi sifat ahli syurga, ataupun sebaliknya. Kemudian yang kelima ialah mereka yang menjaga kemaluan mereka, yakni tidak melepaskan syahwahnya dengan melakukan perkara yang keji dan haram, seumpama berzina dengan mengadakan hubungan dengan orang yang, dengan perempuan-perempuan yang bukan istrinya, ataupun hubungan lelaki dalam amalan liwat dan sebagainya, wal'iyadha billah. Ini sangat dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Walaupun begitu, yang peliknya benda itu berlaku, hari ini banyak berlaku, wal'iyadha billah. Sebab itulah kita kena melihat kepada keadaan semasa ini, kita risau. Allahu Akbar, terlalu dahsyat. Pelik. Kadang-kadang dia suka kat lelaki itu lebih daripada suka perempuan.
No, dia suka kat lelaki lebih daripada suka perempuan. Pelik tu. Sampai diperjuangkan pula. No? Di setengah negara dan sebagainya. Seolahnya kehidupan berkeluarga suami isteri dua-dua lelaki. Pelik zaman lah. No? Padahal Allah dah sebut dalam Quran banyak ayat, kisah nabi-nabi yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah akibat perbuatan terkutuk umatnya yang terdahulu. Kemudian yang seterusnya, mereka yang memelihara amanah yang diberikan tanggungjawab kepada mereka. Yang ketujuh, mereka yang memberikan kesaksian, yakni saksi yang benar. Dan yang ke-8, mereka yang melazimkan sembahyang mereka, yakni solat mereka disempurnakan dengan cukup syarat dan rukun dari mula bersuci yakni berwuduk sehinggalah mereka menyempurnakan solat mereka dengan sebaiknya. Allah tutup dengan solat, Allah buka sifat ayat 22 tadi. Sifat orang yang tenang itu ialah orang yang solat, maka Allah tutup ayat 35 ialah ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Maka kata pengarang ini menunjukkan kesimpulannya untuk tenang dalam kehidupan di dunia. Perkara yang paling penting ialah kita menjaga salat yang merupakan mi'raj hubungan kita dengan Allah dengan sebaiknya. Maksudnya kalau kita tak salat, pasti kita akan sabut, pasti kita duduk dalam keadaan tak tenang. Nak tenang, kena salat. Itulah Nabi sebut kepada Bilal, arihna ya Bilal. Arihna makna rehatkan kami dengan salat. Mana azan, iqamah dan salat. Salat itu merehatkan, salat itu menenangkan. Maka sebab itu orang yang beriman, apa juga masalah, maka dia kembali ke atas jadah, dia salat 2 rakaat, mohon petunjuk pada Allah, mohon penyelesaian daripada Allah. Sentiasa bermuqarabin, berdekatkan diri pada Allah, khususnya di malam-malam hari 10 malam bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan. Nanti masuk bulan Muharram, 10 hari 10 malam bulan Muharram. Seperti mana kita menghidupkan 10 malam akhir Ramadan, sama juga kita hidupkan 10 malam di bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Kalau boleh malam raya kita sama-sama bertakbir, dan juga untuk kita membaca ataupun menunaikan solat tasbih lepas maghrib mayang solat tasbih 4 rakaat 2 salam. Mudah-mudahan perbanyakkan tasbih, memuji Allah, kebesaran Allah, dan mudah-mudahan malam itu kita terus berdoa, insya-Allah Allah menerima akan doa kita. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan likulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. صووا صفوفكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس. صلي فضل عشاء 4 ركعات. الله أكبر. صلي لذاك صلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم قدرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم احينا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لكل داء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارفعنا يا الله من البلاء والوباء ما لا ينفع غيرك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
Betul. Saya pun telefon. Telefon di Kata. Lepas tak lepas kira apa yang lain yang boleh sama. Wah. Itu mulka dia di kan kalau kadang. Oh, di sana. Itu apa? Itu. Oh, ni pertama. Tak tu tu. Jadi hilang. Ini nak fokus. Iyalah kat awal macam-macam jauh-jauh. Jadi bukan tu lah. Tak? Belum. Saya bawa ni. Ini lah. Bikin apa? Bikin dengan mak.